Jadi tadi ada sedikit masalah teknikal lah. Maknanya laptop ni dia tak boleh baca pula. Jadi tak apalah. Saya sebenarnya niat saya tadi adalah nak bagi nampak terus. Sebab saya ngajar doa kan. Saya ngajar doa, jadi nak bagi nampak teks tu terus apa yang saya ajar, apa doa. Jadi tuan-tuan boleh terus baca dan terus nampak lah. Jadi tak apalah, minggu ni ada masalah teknikal, tak apa, mungkin lain kali lah. Baik tuan-tuan, syukur hari ni kita berada pada berapa ni, 9 Rabiul Akhir 9 Rabiul Akhir bersamaan dengan 4 November, bersamaan juga dengan esok penamaan penamaan calon. Macam mana kita punya jentera kat sini? Okey tuan-tuan Oi, semangat tuan-tuan Pilihan raya macam nak raya jugalah, semangat dia punya datang semangat tu kan. Tetapi dia tidaklah sepenting datangnya 10 hari pertama dia dalam bulan Zulhijjah. Dia tak sepenting macam tu. Dia hanya hari pilihan raya aja kan. Dia lebih penting bulan Ramadan, itu lebih penting tuan-tuan baik, tapi politik ni dia macam ni lah kan. Ada yang lebih ekstrim daripada tu. Dia kata apa undi-undi ni kan, undi-undi ni semua tak Islamik kan. Dia kata tak Islamik. Sebab apa? Zaman Nabi mana ada undi-undi kan? Tak ada. Dia kata yang Islamik tu kalau tengok dekat Arab Saudi tu kan. Arab Saudi tu kan dia lantik dia punya anak. Yang tu ke Islamik tuan-tuan. Jadi sebenarnya dua-dua ini berlaku di dalam sejarah umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi apabila dia datang ke Madinah, tentulah orang lantik Rasulullah jadi prime minister, jadi presiden di Madinah, of course lah, sebab dia nabi kan. Tapi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, macam mana proses orang pilih Abu Bakar? Macam mana tuan-tuan? Apabila Rasulullah SAW wafat, orang Madinah, sebab ini tanah dia orang, Rasulullah dan kawan-kawan, sahabat-sahabat Muhajirin datang daripada Mekah, datang ke tanah orang. Jadi orang Madinah nak calonkan dia punya calon. Lalu setelah dibincang sebab banyak isyarat yang menunjukkan Rasulullah nak Abu Bakar jadi pemerintah, tapi Rasulullah tak pernah lantik. Rasulullah tak lantik. Jadi isyarat tu banyak. Jadi dibincang, diberi hujah, lalu sepakat mereka pilih Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, Abu Bakar lantik. Ini start lantik. Dia pilih terus Umar. Dia tulis wasiat, dia lantik Umar. 2 tahun je Abu Bakar merintah. Umar merintah 10 tahun. 10 tahun merintah. Apabila dia dibunuh, Umar dia tak lantik siapa-siapa. Dia tinggalkan kepada sahabat untuk undi. Zaman ni start undi ni. Start undi. Tinggallah 2 calon yang terakhir. Lepas Umar, Abu Bakar, Umar. Okey, Umar kena bunuh. Dia sakit dan dia suruh korang pilih 5 orang dipilih. Tapi calon yang terakhir 2 orang. Osman dengan Ali. Osman dengan Ali tinggal. Lalu setelah dipanggil undi yang ramai, siapa yang pilih ni? Hudzaifah. Okey, dia buat keputusan untuk pilih Osman. Dia tanya ramai orang, dia pergi ke penduduk Madinah, dia tanya kau nak siapa? Ali ke Osman? Kau nak Ali ke Osman? Lalu apabila dia dengar banyak pendapat, akhirnya dia memilih Osman. Ni undi kat sini. Dan setelah Osman meninggal, Ali naik. Ali naik dalam keadaan orang tak puas hati. Sebab Osman juga dibunuh. Jadi kalau kita nak kata tak Islamik, ini Islamik, dua-dua ini lantik dan juga undi berlaku dalam sejarah umat Islam. Okey tuan-tuan, jadi jangan rasa ada orang macam tak payahlah undi-undi ni kan. Alah kau lantik siapa pun sama dah. Semua ada orang khabar macam tu kan. Sama je tak. Kan? Dia taklah macam penting sangat ataupun tak penting sangat. Dia di antara, di tengah-tengah lah. Penting juga Rasul pilihan raya ni tuan-tuan, untuk kita memilih
Pilihan raya ni kita pilih sebenar, bukanlah kita nak pilih ketua kita sangat. Sebenarnya kita pilih wakil rakyat dia sebenarnya. Kita pilih, kita bukan undi presiden tu pun, kita undi orang yang nak akan bekerja untuk rakyat di kawasan ini. Ni parlimen apa tuan-tuan? Ombau kan? Dia mengombau. Dah tahu dah siapa menang? Tak ada. Okey, jadi kita hanya memilih orang. Kita macam pilih pekojo lah, pilih pekojo, tapi pekojo ni gaji puluh-puluh ribu lah kan. Tapi kita nak pilih tu mestilah ada beberapa kriteria untuk ngajak untuk pilih orang ni, untuk orang bekerja ni. Ada dua kriteria yang penting. Dalam Al-Quran ada sebut dua kriteria ni. Diceritakan di dalam surah Al-Qasas, ketika mana Nabi Musa setelah dia lari daripada Mesir, dia bertemu dengan dua orang perempuan yang tarik binatang ternakan dia. Dia ada di kawasan air, binatang ternakan nak poi dah ke air tu, perempuan tu tarik dia tarik dua orang perempuan ni. Lalu Nabi Musa tanya kepada perempuan ni, ma khatbukuma, apa kono kau orang berdua ni kan? Binatang nampak air memanglah nak poi minum lah, panas kan, jadi tarik. Lalu perempuan tu kata, la nusqi, kami tidak akan bagi binatang ni makan sehinggalah orang-orang lain yang bagi binatang dia orang minum, iaitu lelaki-lelaki. Biasanya penggembala ni lelaki lah kan, jadi ponoh lelaki kat situ. Jadi dia nak tunggu orang balik dulu, baru dia nak bagi binatang dia minum. Lalu Musa tanya kepada mereka, kenapa? Lalu Musa pun tolonglah mereka berdua ini, ambil binatang dia dan bagi minum. Lepas itu Musa pun beri kepada perempuan tu, dan perempuan tu pun balik. Lalu dia pun balik. Musa ni dah lari daripada Mesir, tak ada rumah, duduklah bawah pokok. Lalu perempuan ni balik tadi, dia jumpa ayah dia cakap apa? Ya abatistajirhu, wahai bapa aku, kita upahlah dia. Ni macam nak lantik pekojo lah. Yang saya nak khabar tadi, nak lantik orang yang akan bekerja untuk kita. Dia akan uruskan urusan kita. Wahai bapa aku, lantiklah dia yang tolong kami tadi. Lalu perempuan ni kata apa? Al-Quran rakamkan, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau beri upah, ataupun pekerja yang kita nak ambil, al-qawi al-amin. Dua ni. Sebaik-baik orang yang kita nak lantik itu ada dua ciri. Yang pertama, qawi, berkemampuan. Yang kedua, al-amin, amanah. Jadi qawi, ciri-ciri yang pertama ni untuk kita lantik, dia mesti tengoklah bidang apa. Kalau kita nak lantik dia bagi minum binatang ternakan, dia mestilah kuat. Tapi kalau nak uruskan urusan rakyat, mungkin dia kena cerdik lah, pandai lah. Bukan nak asyik kena tipu dengan orang kan, takkan nak lantik orang macam tu. Itu qawi, berkemampuan. Dan yang kedua, al-amin, amanah. Bukan parti amanah, bukan. Maksud orang tu adalah amanah. Ini tak ada kaitan dengan politik kan tuan-tuan. Orang itu mestilah amanah. Yakni dia tidak ada rasa bila ada satu benda nak diuruskan, bukan dia fikir dia masuk poket dia dulu ataupun keluarga dia dulu, tak. Kan, yang ni siapa yang paling berhak untuk dapat benda ni, diberi amanah, dia akan bagi kepada yang selayaknya. Tuan-tuan, jadi dua ciri itu perlulah dipertimbangkan. Ada juga orang tanya, ada tak kosan kalau kita lantik juga orang yang khianat ni, ada tak dosa? Tuan-tuan ada rasa ada dosa tak kalau kita tahu dia khianat apa semua, tapi kita buat, kita lantik tak? Ada tuan-tuan, ada dosa. So siapa yang kita mulakan benda yang kita bagi dia amanah, sedangkan kita tahu dia akan khianat, kan? Kita bagi juga. Jadi dosa itu ditanggung oleh kita, dan ditanggung juga orang yang kena selepas daripada kita, tuan-tuan. Jadi jaga-jaga dah kita. Maknanya kita pilih itu, Al-Quran ajar, maknanya kita jangan ikut benda yang kita tak tahu, ataupun kita jangan ikut benda yang kita tahu dah buruk dah. Kita pilihlah benda yang baik untuk kita semua. Wallahu a'lam. Cukup untuk mukadimah politik hari ni. Nak ajar doa je. Dah padam dah komputer ni. Okey. Baik tuan-tuan, ada.
Hari ini kita nak sambung sikit doa tuan-tuan. Doa kita masih lagi di dalam zikir pagi dan petang. Doa yang terakhir kita belajar hari itu adalah doa yang ke-21. Kita ada 24 zikir pagi dan petang. Kita dah masuk pada zikir ataupun doa yang ke-21, iaitu doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ahsantum. Jadi lancar doa ni tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh bahawa Nabi SAW apabila lepas bagi salam subuh, solat subuh, Nabi bagi salam, Nabi zikir astaghfirullah astaghfirullah. Lepas tu Nabi akan baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan baca doa ni, ini doa, ya Allah, aku minta kepada kau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Yang ni apa kita panggil? Ini doa. Ya Allah, berilah dan ni, berilah dan ni. Itu adalah doa. Tetapi doa macam ni timbul satu persoalan. Perlu tak tadah tangan? Doa dalam agama ni tuan-tuan ada 3 keadaan. Satu yang memang maksudnya dituntut untuk kita angkat tangan. Yang kedua tak boleh angkat tangan. Yang ketiga boleh angkat, boleh tak angkat. Faham? Ada 3 keadaan. Yang pertama, yang dituntut angkat tangan ataupun digalakkan angkat tangan, antaranya apabila kita berhajatkan benda yang khusus. Benda khusus kita minta kepada Allah. Antaranya yang Nabi SAW buat adalah apabila dia minta hujan. Doa al-istisqa. Istisqa iaitu minta hujan. Lalu hatta yura, kata sahabat, hatta yura, sehingga kami diperlihatkan bayadu ibtaihi, kami nampak putih ketiak Rasulullah. Minta sungguh, minta hujan. Jadi yang tu digalakkan untuk kita angkat tangan. Okey, ada doa yang tak boleh nak angkat tangan. Apa contohnya? Doa iftitah. Boleh tuan-tuan angkat tangan? Doa iftitah. Allahu akbar kabira, ataupun doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta. Banyak doa iftitah yang kita belajar kan. Jadi yang tu tak boleh nak angkat tangan. Dalam surah Al-Fatihah pun ada doa. Ada tak? Ihdinas siratal mustaqim. Yang tu doa tuan-tuan. Boleh angkat tangan ke? Tak boleh. Memang tak boleh. Dan doa ketika mana kita sujud. Banyak doa dalam sujud Nabi baca. Nabi angkat tangan ke? Kan pula roman kan macam ni. Angkat tangan, macam mana nak angkat tangan? Tak boleh angkat tangan. Yang tu tak boleh nak angkat tangan. Dan ada kategori yang ketiga, iaitu doa yang boleh angkat tangan dan boleh tak angkat tangan. Yang ni termasuk dalam boleh angkat tangan, boleh tak angkat tangan. Dan diriwayatkan kelihatannya seperti Nabi tak angkat tangan pun. Nabi baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nampak Jadi ada doa yang kita tak angkat. Ada yang makruh angkat tangan. Contohnya jangan kita masuk tandas kan gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is kan. Jadi macam mana pula, itu bukan Kaabah depan tu, itu toilet. Jadi jangan angkat tangan. Itu jangan, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is dan kita masuklah. Okey. Baik, hari ini kita nak masuk doa yang ke-22. Doa yang ke-22 daripada zikir-zikir pagi dan petang. Doanya berbunyi, ikut saya tuan-tuan. Tak ada kan? Ini tak boleh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekali lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali. 100 kali astaghfirullah wa atubu ilaih. Ditulis dalam buku tu mi'ata marratin fil yawm. Baca 100 kali ketika mana? Siang. Okey, kita nak tengok hadisnya daripada mana. Ajak tuan-tuan ini tak prepare sikit sebab sebentar ya tuan-tuan. Mana pula doa ni tadi?
Terus maudhu'ah 2 lebih 282. La ilaha illallah ila salat subhi al-muraja'ah. Okey, hadis ni diriwayatkan daripada an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada seorang lelaki di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu ila Allahi wa astaghfiruhu fi kulli yawmin 100 marrah." Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan aku minta ampun kepadanya setiap hari 100 kali." Setiap hari aku taubat kepada Allah dan minta ampun 100 kali. Okay, daripada hadis ni, Nabi buat apa tadi? Taubat, minta ampun. Lalu Nabi tak sebut, kita baca tadi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi tak ajar tu, tapi Nabi bagi tahu dia istighfar, dia bertaubat. Lalu para ulama susun ataupun sahabat faham daripada apa yang Nabi SAW sebut ni, iaitu astaghfirullah, aku minta ampun, wa atubu ilaih. Okey. Jadi kita nak tengok okey, ada satu lagi riwayat. Nabi SAW diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma asbahtu ghadatan qat illa astaghfartullaha fiha 100 marrah." Aku tidak pernah berpagi ghadah ni maknanya kita dah sebut wudu. Pagi tu ada 3, wudu, lepas tu syuruk, lepas tu duha. Wudu ni mula-mula. Nabi SAW kata, aku tidak pernah berpagi pada waktu pagi lepas subuh itu, melainkan aku mesti telah beristighfar kepada Allah 100 kali. Jadi itu antara amalan Nabi SAW, iaitu istighfar 100 kali. Jadi kita nak tengok makna astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi kita dah sebut juga asta ni dalam bahasa Arab maksud dia aku minta. Asta aku minta. Ghafara kat belakang tu maksud dia ampun. Tapi ghafara ni sebenarnya ada 2 maksud. Ghafara, kita kata astaghfirullah, Allahumma ghafirli, ghafar. Ghafar ni ada 2 maksud, iaitu yang pertama adalah tutup. Tutup dan selamatkan kita daripada akibat dosa. Tutup dosa dan selamatkan kita daripada akibat dosa kita. Itu maksud sebenar ampun yang kita sebut ampun tu. Ghafar tu bukan ampun sebenarnya. Dia macam tutup salah kita, tutup, dan kita tahu setiap kesalahan ada akibat dia. Tapi kita minta Allah lindung kita daripada akibat dosa. Itu maksud astaghfirullah wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Tuan-tuan, okay, cuma ada satu masalah. Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Tak apalah, bacalah 100 kali. Nabi bila dia baca? Pagi. Tapi boleh tak nak baca sampai petang ke? Boleh. Tapi sebaiknya pagi. Okay. Jadi pagi-pagi ni bukan kau joy minum teh yo. Saya kobar yo. Saya pun sama yo. Tapi kita cubalah, kita cuba tuan-tuan. Itulah nak beramal dengan sunnah Rasulullah. Okey. Tetapi ada satu riwayat daripada nama dia Ar-Rabi' bin Khusaim. Rabi' bin Khusaim ni, dia adalah di kalangan ubad, orang ahli ibadah dan ahli zuhud di kalangan tabi'in. Ada riwayat daripada dia kata, jangan kata astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebab apa? Astaghfirullah ni aku minta ampun dan aku bertaubat kepada Allah. Kalau kau jangan cakap macam tu kalau engkau bukan betul-betul bertaubat.
Dia kata kalau kau tak bertaubat kan, kau rasa macam kau buat dosa kau apa kau kan, kau istighfar. Bila kita istighfar kita akan ingat dosa kita tuan-tuan, kita ingat dosa. Tapi dia tak bagi orang cakap. Sebab apa? Kalau kita khabar, kita bertaubat, tapi kita sebenarnya kita nak buat lain ni, kita nak buat lain, engkau dikira sebagai penipu. Dia tak bagilah. Tetapi ulama tolak pendapat ni lah. Boleh kita kata wa atubu ilaih kan. Kita sebab dia sebenarnya ada isu pada perkataan tu. Dia kata jangan kata astaghfirullah wa atubu ilaih, dia kata katakanlah Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku, wa tub alayya, dan terimalah taubat aku. Cakap macam tu. Jangan cakap engkau bertaubat sedangkan kau penipu. Tapi tak adalah Maksudnya kalau kita dengar pendapat ni tak ada masalah lah. Sebenarnya para ulama kata boleh sahaja sebut astaghfirullah wa atubu ilaih. Semua orang yang sebut ni boleh jadi tak dia jatuh balik kepada dosa dia boleh jadi jatuh. Tapi tak ada masalah kita sebutlah astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali tuan-tuan? 100 kali. Kita dah tahu apa hadisnya, apa nanti kita sambung doa yang seterusnya. Berapa isyak? 8 9 minit. Okay, boleh Okey, ini kita cuba habiskan zikir pagi dan petang. Kita masuk terus kepada zikir yang ke-23. Okey, yang ni semua orang lancar ni. Ikut saya tuan-tuan. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Kita baca sampai habis. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okey, yang tu bacaan dia. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Okey, dia tulis dalam kurungan tu salasa marrat, 3 kali. Idza amsa, apabila petang. Apabila berpetang, ataupun kita boleh faham bila nak malam, petang ataupun malam. Okey, kena baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jadi kita nak tengok mana asasnya daripada amalan ini. Kita cari balik hadis dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu Abu Hurairah kata ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, lalu lelaki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-barihah. Aku ma dalam bahasa Arab boleh maksud dahsyat, sungguh macam tu sungguh dahsyat apa yang aku dapati semalam. Ada seekor kala jengking gigit aku semalam. Ada seekor kala jengking gigit aku semalam. Sakitnya macam tu lah dia nak khabar Rasulullah. Semalam ada kala jengking gigit saya semalam. Lalu apa Nabi SAW sebut kepada dia? Qal ama law qulta hina amsayta, kalaulah engkau baca ketika engkau berpetang, ketika engkau berpetang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurrak, nescaya gigitan tadi tidak akan menyebabkan mudarat kepada engkau. Lam yadurrak. Okey, daripada sini kita ambil amalan kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ada satu hadis lagi pasal ni. Okey, dan daripada Imam Ahmad, riwayat daripada hadis daripada Imam Ahmad meriwayatkan benda yang sama cuma lain sikit. Man qala idza amsa, sesiapa yang membaca ketika mana petang 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurruhu humatun tilkal lailah. Dia tidak akan dimudaratkan oleh penyengat.
humah ni maksud dia benda-benda yang berbisa. Okey, dia tidak benda-benda berbisa tidak boleh memudaratkan dia pada malam itu. Jadi ini dua hadis yang ajar kita untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Okey, jadi kita baca tuan-tuan, jadi sebagian ulama faham petang ni bila tuan-tuan? Lepas zuhur sampai maghrib, sampai nak masuk maghrib itu petang. Maghrib dah masuk malam tu dah malam. Tapi ulama boleh faham apabila dia kata kat situ bila petang baca, jadi dia akan protect kita seluruh malam, ataupun kita baca malam dia akan protect seluruh malam baliklah. Tapi kalau kita baca pagi dia akan protect seluruh siang. Dia akan jaga kita seluruh siang. Dan disuruh kita untuk baca pada waktu malam sebab tuan-tuan kalau kita fikir macam mana orang zaman dulu hidup, kadang-kadang rumah dia tak tutup habis macam rumah kita sekarang. Rumah tak tutup habis kan, dia mesti ada lubang. Kadang-kadang atap dia tu boleh macam-macam boleh masuk. Jadi bagaimana orang-orang dulu kalau kita fikir, tentulah mereka lebih berhajat untuk membaca. Kita bukan tak berhajat, kita juga berhajat. Tetapi orang kalau kita fikir balik, orang dulu ni kalau dapat benda ni tentulah mereka amal. Tapi kita juga jangan lupa amalkan. Walaupun rumah kita rapat, tutup pintu sampai bawah tu, langgar dengan lantai-lantai tu kan, tak boleh masuk dah apa-apa. Tapi kita jangan lupa baca. Sebab benda kalau nak datang, kita kena bersedia. Macam saya cerita dululah, nama dia Abban bin Osman tu yang diriwayatkan, siapa yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dia tidak ada benda yang boleh menyebabkan dia hari tu tak boleh, dia tidak akan ditimpa bala. Tapi Abban ni dia apa dia panggil, falij, tarafa falij, dia apa, lumpuh sebelah badan. Dia lumpuh sebelah badan. Kalau orang tanya lah, kalau kau khabar baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi tak kono, tapi kenapa kau lumpuh sebelah badan? Abban kata apa? Hari tu dia tak baca. Hari itu dia tak baca, supaya Allah boleh mentakdirkan takdirnya terhadap diri aku. Jadi kita benda mungkin kalau dah takdir kita mungkin tak baca apa-apa mungkin kena, tapi kalau tak ditakdirkan kita boleh baca untuk melindungi diri kita. Jadi itu antara kebaikan kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Okey, apa maksud dia a'udzu, aku berlindung? A'udzu, aku berlindung. Macam kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan. Okey, itu maksud qul a'udzu. Jadi a'udzu, aku berlindung bikalimatillah, dengan perkataan Allah at-tammat, at-tammat, iaitu yang sempurna. Aku berlindung dengan perkataan-perkataan Allah yang sempurna. Apa maksud perkataan-perkataan Allah yang sempurna? Maksud dia perkataan-perkataan Allah tidak ada cacat celah. Itu maksud yang pertama. Perkataan Allah tak cacat. Perkataan kita cacat. Perkataan penceramah cacat. Perkataan orang bercakap cacat. Perkataan Allah tidak cacat. Yang keduanya, para ulama juga faham perkataan-perkataan Allah yang sempurna ni apa? Di kalangan mereka memahami ia adalah Al-Quran. Ataupun apa sahaja kalam Allah daripada wahyu-wahyu yang sebelumnya. Itu maksud kalimat Allah yang sempurna. Itu maksud kalimatillahi tammat. Dan di kalangan mereka juga memahami kalimat Allah yang sempurna adalah kalimat al-kauniyah, yakni takdir Allah terhadap segala kejadiannya. Bukan mesti dalam Al-Quran saja, semua sekali. Okey, jadi ada dua pendapatlah apa maksud kalimat Allah yang sempurna itu. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang dia cipta. Daripada kejahatan apa yang dia cipta. Jadi bila kita kata min syarri ma khalaq, apa sahaja yang dia cipta. Jadi selain daripada Allah, semuanya diciptakan oleh Allah. Jadi dia merangkumi semua benda, senang. Kan kadang-kadang kita tak tahu apa benda kan, kuman apa-apa. Jadi dari segala apa yang dia cipta, maksudnya manusia termasuk, binatang termasuk, jin termasuk,
Hantu. Hantu ada ke tuan-tuan? Hantu tu jin lah sebenarnya tuan-tuan. Jin lah, di kalangan jin. Kita kadang kita percaya hantu lah, apalah. Okey. Apa lagi? Semua benda yang kita tak tahu tuan-tuan. Okey, itu termasuk daripada benda yang kita minta Allah Taala lindung kita min syarri ma khalaq. Okey, dan yang terakhir sampai satu lagi tuan-tuan. Dah masuk ah? Okey, satu last. 3 kali baca apa tadi? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Semua sekali. Semua sekali kita minta Allah lindung kita. Baik, yang terakhir. Ikut saya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Basically ini adalah selawat lah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ataupun kita Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau ikut kitab ni dia tulis Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Berapa kali ni tuan-tuan? 10 kali. Okey, kita nak tengok baca selawat 10 kali. Tapi selawat ni saya tak kisah kan, sebab ramai kita kalau terlupa, ramai ingatkan kita nak berselawat kan. Dah selawat ke belum? Hari ni kalau kita buka Facebook kan, hari ni dah selawat. Kan, jadi ramailah ingatkan kita tentang selawat. Tapi selawat 10 kali. Jadi kita nak tengok apa asas daripada hadis. Hadis ni diriwayatkan daripada Abu Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Okey. Hadis ni yang pertama sekali, hadis ni diriwayatkan oleh akhrajahu Ibn Abi Asim At-Tabarani. Cuma hadis ni diriwayatkan dengan sanad yang terputus. Jadi apabila sanad terputus, hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Tetapi ada yang mengatakan hadis ini baik, kan? Tapi kemudian dia kata dhaif balik. Okey, tak apa. Katakanlah hadis ini baik. Kita nak tengok dulu apa maksud dia. Sesiapa yang berselawat kepada aku ketika dia berpagi 10 kali dan ketika petang 10 kali, maka dia akan mendapat syafaat aku pada hari kiamat. 10 pagi, 10 petang. Cuma hadis ni dhaif sikitlah. Tak apalah. Tapi penulis kata kalaupun hadis ini sahih, kalaulah hadis ni sahih, apa maksud dia? Dia akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ni ada banyak tuan-tuan. Syafaat ni Rasulullah sahaja ke yang bagi syafaat kepada kita? Rasulullah sahaja ke yang bagi syafaat kepada kita? Tak. Nabi-nabi yang lain pun bagi syafaat. Rasulullah bagi syafaat, nabi-nabi lain bagi syafaat, malaikat bagi syafaat, orang Islam, orang mukmin pun boleh bagi syafaat kepada orang lain. Tuan-tuan Jadi dia ada beberapa kategori syafaat lah. Kalau kita nak bincang ni sampai okay, tak apa, saya rasa nanti kita sambunglah perbincangan tentang syafaat. Dah masuk? Ngam-ngam tuan-tuan Ni kalau start memang jadi panjang pula pasal syafaat. Okey. Jadi selawat pagi 10 kali, petang 10 kali. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey, wallahu taala a'lam. Kita sambung nanti. Nasallallahu taala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alna hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.